Sebab itulah suluk ni sangat mulia, satu amalan yang sangat mulia, menjadi satu amalan yang boleh menjadi satu asas permulaan perjalanan kita kepada Allah sebaik-baiknya. Kerana itulah permulaan jalan Nabi Musa, kerana itulah permulaan jalan Nabi Muhammad SAW, kerana itulah permulaan jalan ramai para sahabat, khususnya Ashabus Suffah. Memang sahabat tidak ada dinyatakan dengan jelas, ya. Ada bersolok macam kita, duduk 10 hari, 20 hari, 30 hari. Tapi kalau kita kaji Ashabus Suffah, memang mereka ini duduk di masjid sepanjang masa, mereka berhalwat di situ lah. Memang tidak ada rekod Abu Bakar ke, Khalifah Abu Bakar ke, Umar, Uthman, Ali ke buat seperti kita buat. Tapi kalau Rasulullah itu sudah disebut dalam hadis, bila 10 bulan Ramadan yang akhir Nabi akan masuk dalam khibatnya, dibuat daripada kulit binatang, yang cukup Nabi duduk selama 10 hari. Takkan Abu Bakar, Umar, Uthman tak ada ikut. Yang tak ada rekod saja. Tapi saya yakin mereka ni ada ikut. Sebab ternyata isteri-isteri Nabi pun cuba ikut, cuma Nabi tak galakkan, Nabi larang. Ini menunjukkan setengah sahabat ada. Dan sememangnya Ashabus Suffah itu memang duduk di masjid Nabi. Cuma mungkin mereka tak buat khibat seperti Nabi. Kerana kalau semua buat khibat, penuh lah masjid. Jadi kemah kecil-kecil dalam masjid Nabi. Tapi ayat 191 surah Al-Imran tu memang itu menunjukkan bahawa orang ulul albab di masa Nabi itu memang mengasingkan diri, berkhalwat, bersuluk. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikir dalam apa juga keadaan mereka, sama ada berdiri, duduk ke baring, sambil mereka zikir, mereka tafakur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi. Terus berzikir. Kalau mereka tak mengasingkan diri, memang sukar. Saya dah sebutkan dulu, ya, macam mana Sayyidina Ali menggambarkan kehidupan sahabat atau Ashabus Suffah di masjid itu. Kata Sayyidina Ali, mereka malam bangun tahajud, berzikir, baca Quran. Habis waktu malam dihabiskan itu, tidur sikit. Bila siang muka mereka pucat, kurang tidur, rambut kusut basah, pakaian berdebu. Bila matahari naik setembok, mereka sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat duha agaknya. Lepas tu mereka berzikir beramai-ramai, meliuk-liukkan tubuh ke kiri ke kanan. Itu adalah Ashabus Suffah. Sayyidina Ali ada meriwayatkan. Kalau kita telitikan, memang itulah sebahagian daripada amalan khalwat, amalan suluk sahabat Ashabus Suffah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita nampaklah, suluk ini kalau dilihat dari tingkat-tingkat zikir, ialah tujuannya memudahkan kita untuk mendapat kurnia daripada Allah, hidayah daripada Allah, perpindahan keadaan hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah, yaqadah kepada hudur, hudur kepada ghaibah. Orang yang hatinya ghaflah itulah orang awam. Orang yang hatinya yaqadah itulah salik. Salikin, hidayatus salikin. Bila hati kita itu ditukarkan oleh Allah kepada yaqadah, kita dinamakan salik.
Pasal apa? Zahir kita taat, buat apa yang suruh, batin kita, hati kita sudah sedar, sudah yaqadah, sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pindahkan ke tingkat yang lebih tinggi, hati kita khudu', itulah orang khawas. Bila sampai ke peringkat zikir ghaibah, itulah orang khawasul khawas, orang yang benar-benar sampai ke tingkat ihsan, menjadi golongan muhsinin. Selain daripada itu, selain daripada tujuan apa tadi, merubah-rubahkan, Allah ubahkan hati kita. Kalau takdirnya kita disampaikan oleh Allah kepada peringkat yang akhir, zikir ghaibah, maka hati kita akan jadi mutmainnah. Bila hati kita mutmainnah, kita layak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah amalan suluk ni sebenarnya satu amalan yang kalau benar-benar kita lakukan, memudahkan kita untuk sampai ke taraf hamba Allah sebenar, iaitu apabila hati kita ditukarkan oleh Allah daripada ghaflah tadi sampai kepada ghaibah, sampai ke peringkat ihsan, ke peringkat fana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai hati, wahai jiwa, wahai ruh yang mutmainnah. Hati yang mutmainnah ini apabila hati itu ditukarkan oleh Allah daripada ghaflah tadi sampai kepada ghaibah. Bila sampai kepada ghaibah, maka hati itu akan mutmainnah. Ruh atau hati atau jiwa orang itu jadi mutmainnah. Bila mutmainnah, dipanggillah oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Kembali macam mana? Mengenal, menghadap sebagaimana dahulu sebelum kamu dimasukkan ke dalam tubuh yang kasar. Roh kita dulu kenal Allah, menghadap Allah, tidak menghadap yang lain. Jadi bila kita zikir-zikir dalam surah ini, Allah ubahkan hati kita daripada ghaflah kepada apa tadi, ghaibah. Maka Allah panggil kita, irji'i ila rabbiki. Tuhan tak bertempat, dia suruh kita balik kepada Tuhan, kepada Allah. Ini kerana itulah bermakna kembali kenal, kembali musyahadah, kembali roh kita menghadap Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan kita sepenuhnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Bersihlah daripada dosa, jadi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku, layak menjadi hamba Allah. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Kalau tafsiran orang sufi, masuklah dalam surga musyahadah kepada aku. Menghadap Allah itu satu surga yang besar, satu surga yang sebaik-baiknya. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada musyahadah hati kita kepada Allah di dunia ini dan memandang Allah dengan mata kepala di akhirat nanti. Jadi sebab itulah tujuan orang bersuluk ni sangat mulia.
Amalan suluk ni satu amalan sangat mulia yang memang sepatutnya kita amalkan. Tapi itu tadilah syaitan akan ambil peluang untuk menghancurkan amalan kita dengan berbagai perkara yang kita tak sedar. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah memperbaiki suluk kita pada masa akan datang. Jangan kita biarkan. Kesedaran itu kita perlu. Macam orang puasa, bila nak gaduh, aku puasa, maaflah saya puasa hari ni, tak jadilah nak bergaduh. Kita suluk lah. Ini duduk 5 orang, semua kongsi, tak ada seorang ingatkan. Kalau 5 orang tu yang sedar tu cepat, kita suluk ni, Tuhan kata nanti habis, kita bankrupt, pahala kita bankrupt, kebaikan kita bankrupt, kerana dicuri oleh dosa kita bersuluk. Jadi kalau kita suluk ni, insya-Allah kalau betul, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Kerana dalam suluk itulah kita bertobat beramai-ramai secara terpimpin.